Scratch. Scratch merupakan satu perisian aplikasi untuk memahami jujukan arahan dalam pengaturcaraan. Scratch membolehkan kita untuk membina cerita animasi serta permainan mudah. Ia juga menyokong asas untuk kawalan aturcara ke peranti berhubung seperti Raspberry Pi. Ianya dibina dengan 3 paparan asas. Yang pertama, paparan utama yang memaparkan paparan keseluruhan projek. Kedua, sprites iaitu elemen grafik atau objek yang digunakan. Dan yang ketiga, editor, ruang untuk menyunting skrip atau cara, kostumasi grafik dan juga suntingan suara. Scratch menyediakan set atau cara secara blok dengan skema warna yang berbeza mengikut fungsi. Ianya amat memudahkan kita untuk mengenal pasti kategori setiap jujukan arahan. Kita juga dapat gunakan Scratch secara web editor ataupun memuat turunnya untuk beroperasi secara online di komputer sendiri. Bahasa komputer terdiri daripada bahasa pengaturcaraan yang digunakan oleh pengaturcara bagi menulis kod arahan. Python merupakan salah satu bahasa pengaturcaraan yang mempunyai banyak persamaan dengan Scratch. Penulisan kod arahan akan menggunakan sinteks dan beberapa contoh yang terlibat. Oleh itu, perisian aplikasi Python 3.5.2 diperlukan untuk membaca dan melaksanakan arahan Python. Bahasa pengaturcaraan Python menyokong jenis data integer. Bahasa pengaturcaraan Python tidak menyokong jenis data double tetapi menggunakan jenis data float bagi mewakili nombor-nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Kebanyakan bahasa pengaturcaraan akan menyokong jenis data string termasuk Python. Dalam pengaturcaraan Python, jenis data string dapat digunakan bersama fungsi-fungsi Python yang lain untuk memanipulasi nilai string mengikut keperluan dan tujuan sesuatu program atau aplikasi yang ingin dibangunkan. Ruang kosong dalam suatu string juga diambil kira sebagai satu aksara. Dalam bahasa pengaturcaraan Python, palsu akan dipaparkan sebagai false dan benar akan dipaparkan sebagai true. Pengimpun. Pengimpun ialah satu program yang ditulis dalam bahasa mesin, tidak perlu diterjemahkan kepada bahasa lain dan boleh terus dilaksanakan. Ini disebabkan bahasa mesin mengandungi arahan-arahan yang telah sedia difahami oleh komputer. Bahasa pengimpun merupakan bahasa yang mempunyai padanya satu arahan dengan satu arahan dalam kod mesin. Di samping itu, bahasa pengimpun juga menggunakan simbol-simbol, daftar dan alamat. Bahasa pengimpun masih lagi bersifat machine dependent dan kompleks kepada pengatur cara yang tidak mempunyai latar belakang tentang seni bina mesin. Ia juga adalah kompleks kepada pengatur cara yang tidak berpengalaman tentang sesuatu mesin. Contoh bahasa pengimpun ialah Basic Assembly Language yang digunakan oleh sistem IBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hafiz bin Asmadi daripada kelas 2 Hikmah. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengkompi di bawah tajuk kod arahan bab 3. Pengkompi merupakan salah satu jenis penterjemah selain penyimpun dan pentafsir. Antara contoh bahasa pengaturcaraan untuk pengkompi ialah C, C++, Java dan juga Pascal. Fungsi pengkompi ialah komputer akan menterjemah keseluruhan program yang dilaksanakan kemudian, atau menterjemah bahasa pengaturcaraan rasmi kepada bahasa mesin. Pengkompi akan melakukan senarai peralat apabila selesai proses pelaksanaannya. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan cepat untuk pengkompi. Sekian, terima kasih. Jenis-jenis data yang dipelajari ialah integer, double, boolean, char dan string. Jenis-jenis data ini dapat dikelaskan kepada 3 bahagian utama.
iaitu nombor, teks dan nilai logik. Saya akan menerangkan tentang nilai nombor. Nilai nombor atau nilai berangka terdiri daripada nombor bulat iaitu integer dan nombor perpuluhan iaitu double. Integer ialah nombor yang tidak mengandungi bahagian dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Contohnya 650 dan kosong. Nombor perpuluhan pula ialah sejenis data yang mewakili nombor yang mengandungi bahagian pecahan, iaitu nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Contohnya 1.5 dan 9.5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamun Nabi Ilyas dari kelas 2 Hikmah dengan tajuk pembentangan teks. Nilai teks adalah seperti satu aksara dan satu rentetan aksara. Teks terbahagi kepada dua, iaitu aksara char dan rentetan string. Char ialah sejenis data yang digunakan untuk mewakili aksara, karakter. Aksara terdiri daripada huruf abjad, angka dan simbol yang berdasarkan kod piawai Amerika untuk penakaran maklumat ASCII. ASCII bermaksud American Standard Code for Information Interchange. Jadual menunjukkan jenis-jenis data yang diwakili oleh char. Huruf diwakili oleh A hingga Z atau A kecil hingga Z, manakala digit diwakili oleh 0, 1, 2 dan sebagainya. String ialah satu perkataan yang dibina daripada aksara. String terdiri daripada satu turutan aksara-aksara yang berjujukan yang membentuk suatu rentetan. Rajah 3.7 mengilustrasikan pembentukan satu perkataan daripada beberapa aksara, seperti N tambah I tambah G tambah A tambah R tambah A tambah K tambah U. Negaraku. Kebanyakan bahasa pengatur caraan akan menyokong jenis data string termasuk C++, Ruby dan Python. Semasa pengisytiharaan jenis data string kepada sesuatu pemboleh ubah sinteks umum, str digunakan. Semasa mengatur cara, nilai string yang diberikan kepada sesuatu pemboleh ubah perlu diletakkan tanda petikan tunggal. Tanda petikan ini berfungsi untuk memberitahu permulaan dan pengakhiran satu ayat. Berikut menunjukkan cara mengisytiharkan pemboleh ubah lagu kepada string negaraku. Dalam pengatur caraan Python, jenis data string dapat digunakan bersama fungsi-fungsi Python yang lain untuk memanipulasi nilai string mengikut keperluan dan tujuan sesuatu program atau aplikasi yang ingin dibangunkan. Jadual 3.3 menunjukkan fungsi yang memanipulasi nilai string dan tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhri bin Muhammad Usaini daripada kelas 2 Hikmah. Saya ingin membentangkan tentang tajuk logik. Operator logik. Yang pertama, digunakan dalam sesuatu ungkapan algebra ringkas untuk mendapatkan nilai boolean. Nombor 2, benar atau palsu disebut sebagai nilai logik. Dan yang terakhir, penting dalam pengaturcaraan untuk melakukan perbandingan mudah, terutamanya sebagai penyataan bersyarat dalam suatu kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Operator logik, penerangan dan contoh. N. Keadaan jadi benar jika kedua-dua operan adalah benar. A and B adalah palsu. Or. Keadaan menjadi benar jika salah satu operan adalah benar. A or B adalah benar. Not. Menyongsangkan seluruh keadaan logik operan. Not A and B adalah benar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Apakah itu float? Float adalah titik apungan 32 bit ketepatan tunggal. Ini adalah jenis data yang telah ditentukan yang disokong oleh bahasa pengaturcaraan seperti Java. Untuk menyatakan pemboleh ubah float, kata kunci float digunakan. Oleh itu, ia tidak boleh digunakan untuk nama pengenal seperti nama kaedah dan nama pemboleh ubah. Jenis data float digunakan untuk menyimpan nilai berangka dengan titik perpuluhan. Float dan double adalah berbeza. Float adalah jenis data titik terapung 32 bit IEEE 754 berketepatan tunggal. Manakala double adalah jenis titik terapung 64 bit
IEEE 754 berketepatan ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamarul Aiman dari kelas 2 Hikmah. Okey, saya akan membentangkan tajuk Boolean. Okey, Boolean dia berasal daripada nama George Boole yang merupakan seorang ahli matematik British. Beliau telah membangunkan satu sistem logik untuk memudahkan satu pernyataan yang kompleks kepada satu persamaan yang mudah. Okey, jenis data Boolean mempunyai hanya dua nilai, iaitu benar dan palsu. Okey, dua nilai ini juga digelar nilai logik. Nilai logik Boolean sering kali disebut kosong dan satu, di mana kosong mewakili palsu dan satu mewakili benar. Ungkapan Boolean ialah ungkapan perbandingan yang terdiri daripada operator perbandingan seperti lebih besar atau sama dengan, lebih kecil ataupun sama dengan. Okey, sampai di sini saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemboleh ubah ialah setoran ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara. Pemboleh ubah digunakan untuk mewakili data yang perlu digunakan berulang kali oleh atur cara. Pemboleh ubah yang diisytiharkan perlu diberi satu label seperti pengecam yang sesuai dan disertakan dengan nilai. Semasa pemboleh ubah diisytiharkan, ruang ingatan dalam komputer disediakan berdasarkan jenis data yang diberi kepada pemboleh ubah. Syarat-syarat menamakan pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z dan digit 0 hingga 9. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Nama pemboleh ubah juga tidak boleh ada ruang kosong. Pemalar. Nilainya tidak akan berubah sepanjang pelaksanaan atur cara. Perbezaan pemboleh ubah dan pemalar antaranya ialah pemboleh ubah nilainya boleh berubah-ubah, manakala pemalar nilainya adalah tetap dan tidak akan berubah. Pemboleh ubah pengatur cara perlu mengingat label dan nilai yang digunakan, manakala pemalar pengatur cara tidak perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Hari ini saya akan menerangkan tajuk yang diberi iaitu pengecam. Baiklah, semasa penulisan kod arahan, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut pengecam yang sesuai dan disertakan dengan nilai. Pengecam suatu pemboleh ubah perlu dilabelkan dengan nama yang bersesuaian bagi membolehkan pengecam dapat dirujuk semula dalam arahan dengan mudah. Semasa pengisytiharan, pemboleh ubah ruang ingatan dalam komputer akan ditempah berdasarkan jenis data yang diberi kepada pemboleh ubah. Berikut adalah pengisytiharan pemboleh ubah. Subjek iaitu pengecam bagi pemboleh ubah. STR ialah jenis data, kurungan sains komputer ialah nilai yang disimpan oleh pemboleh ubah. Dalam bahasa pengatur caraan Python, pengisytiharan berlaku secara automatik apabila menetapkan nilai kepada pengecam suatu pemboleh ubah. Tanda sama yang digunakan untuk menetapkan nilai kepada pemboleh ubah. Syarat untuk membuat pengisytiharan pemboleh ubah adalah seperti berikut. Yang pertama, nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi askara iaitu A hingga Z atau A besar hingga Z besar dan digit iaitu 0 hingga 9. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut supaya kod atur cara yang dibangunkan
dapat difahami dengan mudah. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Baiklah, sampai di sini saja. Terima kasih kepada cikgu kerana sudi menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis data seperti integer, double, boolean, char dan string dapat dikelaskan kepada 3 bahagian utama, iaitu nombor, teks dan nilai logik. Nilai nombor atau nilai berangka terdiri daripada nombor bulat dan nombor perpuluhan. Nilai teks adalah seperti satu aksara dan satu rentetan aksara. Nilai logik mempunyai 2 keadaan sahaja, iaitu benar dan palsu. Konsep interaksi manusia dan komputer. Dalam contoh-contoh segmen kod yang lepas, terdapat fungsi yang memaparkan hasil yang dikehendaki pada skrin komputer. Bahasa pengatur caraan memainkan peranan yang penting untuk mengawal dan memberi arahan kepada peranti-peranti yang lain. Input dan output memainkan peranan penting dalam interaksi manusia-komputer (IMK). Dalam bahasa pengatur caraan, fungsi input dan fungsi output merupakan kaedah interaktif yang digunakan dalam interaksi manusia-komputer. Fungsi input dan fungsi output membolehkan mesej yang hendak disampaikan dan diterima dapat difahami oleh pengguna dan juga komputer. IMK melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas. Faktor komputer adalah seperti teknik grafik komputer, sistem pengoperasian, bahasa pengatur caraan dan persekitaran pembangunan. Faktor manusia pula melibatkan teori komunikasi, bahasa, sains sosial, psikologi kognitif, psikologi sosial dan perasaan manusia seperti kepuasan penggunaan komputer. Perantaraan merujuk kepada medium seperti antara muka suatu atur cara, warna, cara data dimasukkan dan reka bentuk grafik yang mesra pengguna supaya betul dan tepat. Maklumat tambahan. Interaksi manusia-komputer adalah bidang yang berdasarkan reka bentuk dan penggunaan teknologi komputer yang memfokuskan pada antara muka antara orang dan komputer. Penyelidik HCI mengamati cara manusia berinteraksi dengan komputer dan mereka merancang teknologi yang membolehkan manusia berinteraksi dengan komputer dengan cara baru. Fungsi input ialah untuk mendapatkan data input daripada pengguna melalui segmen kod yang dibina. Apabila fungsi input diaktifkan, atur cara akan meminta pengguna untuk mendapatkan data mengikut kesesuaian atur cara yang dibina. Dalam proses menginput data, papan kekunci memainkan peranan penting bagi memastikan data yang dimasukkan adalah seperti yang terkandung dan dipatuhi dalam segmen kod. Sintaks bagi fungsi input juga berbeza mengikut bahasa pengatur caraan. Operator perbandingan. Operator perbandingan bermaksud operator yang digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri operator dengan nilai di sebelah kanan operator. Hasil kepada hubungan perbandingan ialah nilai logik iaitu benar atau palsu. Operator perbandingan digunakan dalam ungkapan boolean untuk penyataan bersyarat bagi struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Operator perbandingan juga dikenali sebagai pengendali perhubungan. Terdapat 6 jenis operator perbandingan. Yang pertama, operator sama dengan. Jika nilai operan adalah sama, maka keadaan menjadi benar. Operator kedua, tidak sama dengan. Jika nilai bagi dua operan tidak sama, maka keadaan menjadi benar. Operator ketiga, lebih besar. Jika nilai operan kiri adalah lebih besar daripada nilai operan kanan, maka keadaan menjadi benar. Operator keempat, lebih kecil. Jika nilai operan kiri adalah kurang daripada nilai operan kanan, maka keadaan menjadi benar. Operator kelima, lebih besar atau sama dengan. Jika nilai operan kiri adalah lebih besar daripada atau sama dengan nilai operan kanan, maka keadaan menjadi benar.
Operator ke-6 lebih kecil atau sama dengan jika nilai operan kiri adalah kurang daripada atau sama dengan nilai operan kanan, maka keadaan menjadi benar. Hasil bagi setiap ungkapan yang menggunakan operator pembandingan bersamaan dengan nilai logik. Oleh yang demikian, operator perbandingan adalah penting dan sesuai digunakan dalam ungkapan boolean sebagai pernyataan bersyarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Operator matematik mempunyai 4 simbol iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Operator matematik juga mempunyai operator tambahan iaitu modulus, eksponen dan floor division. Penerangan bagi operator tambahan, operator modulus. Penerangan bagi operator modulus, operator kiri dibahagi dengan operator kanan bagi pembahagian dipaparkan. Manakala penerangan bagi operator eksponen, operan ke kiri dikuasakan mengikut nilai operan kanan. Dan yang terakhir, penerangan bagi floor division, operan kiri dibahagi dengan operan kanan. Hasil pembahagian tanpa nilai bagi dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Sofwan bin Wan Muhammad Sobri ingin membentangkan satu tajuk iaitu mengesan dan memikir ralat pada segmen kod dalam penyelesaian masalah. Atau lebih terperinci, saya ingin membincangkan tentang ralat sintak. Sebelum kita memulakan perbincangan ini atau pembentangan ini, saya ingin memulakan dengan apa itu ralat. Ralat ditaktifkan sebagai kesilapan atau kesalahan dalam proses pembangunan suatu atur cara atau segmen kod. Terdapat 3 jenis ralat iaitu ralat sintaks, ralat masa larian dan ralat logik. Apa itu ralat sintak? Ralat sintak lazimnya berlaku disebabkan oleh kesilapan dalam penggunaan bahasa pengatur caraan. Antara ralat sintaks adalah seperti berikut. Pertama, penggunaan sintak yang tidak betul. Contohnya, printf adalah tidak betul kerana printf adalah penulisan untuk bahasa pengatur caraan C++. Manakala penulisan yang betul untuk bahasa pengatur caraan print adalah print sahaja. Yang kedua, perkataan sintak dieja dengan tidak betul. Yang ketiga, tertinggal atau salah menggunakan simbol seperti tanda titik bertindih, tanda petikan dan tanda kurung. Yang keempat, cara penggunaan sintak yang tidak betul seperti meletakkan sintaks di tempat yang salah. Contohnya, Y di depan print adalah salah. Yang kelima, penggunaan indent yang salah. Ralat logik tidak akan mengganggu pelaksanaan segmen kod yang dibangunkan, maka tiada paparan mesej ralat. Lazimnya ralat logik disebabkan oleh kecuaian pengatur cara. Terdapat beberapa contoh kesilapan umum yang membawa kepada ralat logik. Antaranya adalah yang pertama, pemanggilan pemboleh ubah yang salah. Yang kedua, penggunaan nombor bulat atau nombor perpuluhan yang tidak betul atau bukan di tempat yang sepatutnya. Yang ketiga, penggunaan operator pengendali yang salah. Yang keempat, kesilapan dalam ungkapan boolean. Yang kelima, penggunaan ruang jarak yang salah. Antara contoh penyataan masalah adalah
Aziz telah membeli 2 naskah buku cerita, senaskah majalah dan 2 naskah buku motivasi. Semasa membuat pembayaran, Aziz memberikan RM200 kepada juruwang dan menerima RM66 sebagai baki bayaran buku yang dibeli. Setelah tiba di rumah, Ibu Aziz ingin mengetahui harga untuk setiap buku tersebut. Harga seunit buku cerita dan majalah adalah masing-masing RM39 dan RM16. Harga buku motivasi tidak diketahui. Aziz telah menulis satu segmen kod bagi mendapatkan harga senaskah buku motivasi. Diketahui bahawa kedua-dua buku motivasi adalah sama harga. Contoh output yang diingini berdasarkan kepada penyataan masalah tersebut. Output yang diingini perlu mendapatkan harga bagi senaskah buku motivasi yang dibeli oleh Aziz. Seterusnya, jumlah keseluruhan belian tersebut mestilah berbaki sama dengan yang diberi iaitu RM66. Contoh output. Bayaran yang dibuat RM200, buku cerita RM78, majalah RM16, buku motivasi RM20. Baki wang yang ada ialah RM66.